Ada Abu Talib Al-Makki, penulis ataupun mengarang sebuah kitab untuk mereka, yakni golongan tasawuf, yang tajuk dia Qutul Qulub. Kitab Qutul Qulub ni kitab yang masyhur, yang maksudnya biar masyhur, semua orang mengaji, boleh dikatakan kebanyakan orang yang mengaji agama ni biasa dengar kitab Qutul Qulub yang ditulis oleh Abu Talib Al-Makki. Abu Talib Al-Makki, kalau kita tengok, dia ni memang kita tak boleh nafikan satu perkara. Di kalangan mereka ni diberikan kecerdikan dan kepintaran. Antaranya Abu Talib Al-Makki, orang yang bijak, orang yang pintar, sehingga Al-Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala memperakui kepintaran dan kebijaksanaan Abu Talib Al-Makki. Cuma dia bila berdebat, dia menang, dia rasa bangga dengan diri dia, sehingga sebahagian para ulama merasakan mereka bimbang dengan sikap bangga diri dia tu, dengan sikap bangga diri. Dan mereka ni seperti yang saya sebut di awal tadi, disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi, mereka akan meninggalkan dunia. Mereka merasakan dunia ini adalah sebab masalah. Mereka merasakan dunia ini adalah sebab mereka meninggalkan ibadah. Lalu mereka tinggalkan dunia kerana mereka nak fokus kepada ibadah. Dan antara yang mereka tinggalkan adalah mereka tak nak makan. Mereka tinggalkan makan. Dan mereka suka melaparkan diri mereka. Antara yang menempuh jalan melaparkan diri ini iaitulah Abu Talib Al-Makki. Sehingga kan dia ni amat jarang mengambil makanan, tetapi manusia tetap kena ada makan. Tapi untuk ganti makanan dia ambil hashish. Hashish ni saya ingat ganja, daun ganja tu, dia makan daun ganja. Sehingga dikatakan Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala kata sehingga ikhdarra jilduhu, sehingga kulit jadi warna hijau. Wallahu alam warna hijau macam mana, wallahu alam. Tapi dia selalu makan daun ganja tu untuk ganti makanan, kerana dia merasakan makanan itu adalah dunia dan yang perlu ditinggalkan. Itu Abu Talib Al-Makki dengan kitab dia Qutul Qulub. Katanya lagi di dalam kitab tersebut, yang dalam kitab Qutul Qulub, Abu Talib Al-Makki menyebutkan banyak sekali hadis batil yang tidak berdasar, hadis-hadis palsu. Bahkan bukan setakat Al-Imam Ibn Jauzi, Al-Imam Nawawi yang datang selepas daripada Ibn Jauzi juga memberi peringatan ataupun memperingatkan orang Islam supaya berhati-hati dengan kitab Qutul Qulub. Seperti hadis-hadis tentang salat selama dia dalam kitab Qutul Qulub, dia sebut solat-solat yang ditunaikan pada siang dan malam hari, sehingga dia sebut juga satu solat yang dinamakan sebagai salatu yaumil ahad, sembahyang pada hari Ahad. Jadi perkara itu dah ternyata begitu jelas dia tidak bersumberkan daripada hadis-hadis yang sahih, sebaliknya hadis-hadis yang palsu dan hadis-hadis yang maudhu'. Sebab tu di dalam kitab ni dia sebut pun riwayat palsu lainnya. Dia sebut tentang salat-salat yang ditunaikan pada siang dan malam hari yang berdasarkan kepada riwayat-riwayat palsu dan dusta. Dia juga menyatakan akidah yang rosak disebutkan adalah perkataan kosong, dan bahkan menukil dari sebahagian sufi bahawa Allah menampakkan diri kepada para walinya di dunia. Ini tuduhan ini satu perkara yang paling dahsyat sekali, antara perkara yang dahsyat yang disebut oleh Abu Talib Al-Makki di dalam kitab dia Qutul Qulub, iaitu dia mendakwa sebahagian para awliya, para wali ini Allah Subhanahu wa taala tajalla, Allah Ta'ala menzahirkan diri dia di hadapan para wali di dunia ini. Sedangkan ayat Al-Quran dan hadis menunjukkan tidak ada sesiapa boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia ini. Tak ada sesiapa pun. Kemudian kata dia Abu Tahir Muhammad bin Al-Allaf menceritakan, Abu Talib Al-Makki datang ke kota Basrah sepeninggalan Abu Husain bin Salim. Dia sefaham dengan Abu Husain. Setelah itu dia berangkat menuju Baghdad dan tiba di sana. Orang-orang berdatangan guna memperdengarkan nasihat dia. Dia datang, Abu Talib Al-Makki seorang yang terkenal dengan kebijaksanaan dia. Bila dia datang ke Baghdad, orang ramai datang pergi kat di majlis dia untuk dengar nasihat dan pengajaran daripada dia. Dalam majlis dia tersebut, tetapi dia menyampaikan kata-kata yang bercampur aduk. Dia mencampur-campurkan perkataan dia, antara peringatan, hadis, perkara yang lain dia campur adukkan dalam perkataan dia tu, sehingga dia ucapkan satu perkataan yang amat dahsyat, iaitulah dia kata tidak ada yang lebih bahaya bagi makhluk melebihi Khaliq.
Dia kata yang paling yang paling mendatangkan mudarat kepada makhluk ini adalah Khaliq, iaitu Tuhan. Dia kata laisa 'alal khalqi adarru minal khaliq. Tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat mendatangkan mudarat kepada manusia melainkan Tuhan itu sendiri. Oh, dahsyat perkataan ini. Terang sahaja, lalu menyebabkan orang-orang menghukumkan dia sebagai bid'ah. Sesudah itu dia tidak lagi dibenarkan berbicara ataupun dia tidak lagi menyampaikan apa-apa ucapan dia di hadapan orang ramai, disebabkan dia telah dituduh sebagai bid'ah dan seumpamanya dari perkataan-perkataan yang dia sendiri keluarkan. Itu antara kitab golongan tasawuf yang jauh menyeleweng daripada panduan Al-Quran dan Sunnah, iaitulah kitab, antaranya salah satu yang disebut dalam ni iaitulah kitab Qutul Qulub oleh Abu Talib Al-Makki. Kemudian Al-Khatib berkata, Abu Talib Al-Makki mengarang satu kitab yang dia beri judul Qutul Qulub, kitab yang tadi kita bincangkan, dengan bahasa kaum sufi. Di dalam kitab ini dia menyebut banyak hal mungkar dan tercela berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata selanjutnya muncullah Abu Nuaim. Selain daripada